Masuk tajuk baru 2.3 reka bentuk elektrik. Okey, dalam tajuk ini yang pertama sekali untuk hari ini kita akan belajar 2.31 elemen sistem elektrik, iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Okey. Okey. Elemen sistem elektrik. Okey, elemen sistem elektrik ini ada 4, iaitu 1 sumber, yang kedua medium, yang keempat beban dan yang terakhir adalah kawalan. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama sekali adalah sumber. Okey, sumber terbahagi kepada 2, iaitu 1 sumber boleh diperbaharui dan satu lagi adalah sumber tidak boleh diperbaharui. Okey, apa itu sumber yang boleh diperbaharui? Sumber yang boleh diperbaharui adalah sumber di mana ia boleh digunakan semula. Kan bekalan tenaga ini akan kekal selama-lamanya. Contohnya adalah seperti angin, air, matahari, ombak. So bekalan tenaga daripada sumber ini dia tidak akan habis. Okey, yang kedua adalah sumber tidak boleh diperbaharui. Apa itu? Okey, dia adalah sumber yang akan habis dan kita tak boleh kitar semula. Contohnya seperti petroleum, arang batu, gas dengan tenaga nuklear. Okey, seterusnya. Okey, sumber elektrik di negara kita terhasil daripada jana kuasa tenaga hidroelektrik selain daripada sumber gas dan arang batu. So, dalam gambar rajah ini kita boleh lihat dia adalah satu sistem penjanaan hidroelektrik. Awak boleh tengok pada rajah ini dekat bahagian atas adalah sumber air, selalunya itu adalah empangan air. Air diempangkan di bahagian atas di kawasan yang tinggi. Kemudian kita akan bina satu pencana hidroelektrik di mana setiap pencana elektrik ini dia ada turbin, generator, transformers di dalamnya yang akan menghasilkan tenaga daripada tenaga yang terhasil daripada arus air ni. Arus air yang turun daripada atas, dia akan melalui turbin ini dan turbin ini akan bergerak. Tenaga kinetik itu menghasilkan satu tenaga gerakan yang menyebabkan generator ini berputar. Generator berputar dan akan menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik dekat bahagian transformers ini akan disalurkan ke kawasan melalui kabel penghantar tenaga elektrik. So, yang ini adalah sumber tenaga yang kita guna dekat Malaysia. Okey, kemudian yang kedua iaitu medium. Medium terbahagi kepada 2, iaitu medium berwire atau medium tanpa wire. Okey, ini adalah medium merupakan perantara antara sumber dengan beban dan dia berfungsi untuk mengalirkan arus elektrik. So, contoh medium berwire. Medium berwire ni contohnya kalau kita nak charge phone, selalunya kita akan cucuk wire USB tu kan. So, itu adalah medium berwire. Kalau medium tanpa wire adalah seperti telefon yang canggih sekarang ni, awak nak charge dia, awak letak je dekat pad pengecas tu tanpa perlu connect dengan wire. Okey, yang itu adalah medium tanpa wire. Ketiga iaitu beban. Okey, elemen yang ketiga beban. Apa itu beban? Beban adalah sebarang peralatan elektrik yang kita sambung pada litar elektrik untuk membolehkan ia berfungsi dan beroperasi. So, selalunya beban ini akan menghasilkan kesan seperti cahaya. Seperti pada mentol, dia akan menghasilkan kesan pancaran cahaya. Putaran seperti kipas, dia akan bila dia dapat elektrik, dia akan tukarkan elektrik itu kepada tenaga putaran daripada motor elektrik itu. Kemudian seperti pembesar suara, dia menukarkan tenaga elektrik kepada gelombang bunyi. Itu yang ketiga. Okey,
terakhir iaitu yang keempat, kawalan. Kawalan terbagi kepada dua, satu manual dan satu lagi automatic. So, kawalan ini apa dia? Kawalan adalah pengawalan arus elektrik secara selamat, iaitu dengan cara memutus dan menyambungkan litar elektrik. So, di sini fungsi kawalan ini adalah cara kita nak kontrol barang elektrik ataupun cara kita nak kontrol sumber elektrik tersebut. Kita akan belajar jenis-jenis arus. Arus terbahagi kepada dua, iaitu arus ulang-alik atau singkatannya AU, dan arus terus singkatan dia AT. Okey, arus ulang-alik. Sistem penjanaan dan pengagihan elektrik dari stesen jana kuasa hingga ke rumah. So, arus ini dihasilkan di stesen penjanaan elektrik. So, akan disalurkan ke rumah ataupun kilang ataupun kedai. Okey, voltan dia boleh dinaikkan dan diturunkan menggunakan transformer. So, fungsi transformer ini adalah untuk menaik dan menurunkan voltan. Okey, penghantaran elektrik dilakukan dalam keadaan voltan yang tinggi supaya dapat direndahkan nilai arusnya untuk mengurangkan kehilangan kuasa semasa proses penghantaran. So, dalam proses penghantaran ini, setiap voltan ni dia ada nilai-nilai yang tertentu. Contohnya kalau kita hantar dekat kawasan perumahan, so nilai voltan yang masuk dekat satu tiang tu berapa, dia akan kira. Dia ada nilai tertentu untuk diterima oleh setiap rumah. Berbanding dengan nilai voltan yang contohnya dihantar ke kawasan perindustrian, kilang-kilang. So, mungkin voltannya lebih tinggi. Okey, seterusnya adalah arus terus. Arus terus ini adalah satu sistem kuasa dengan hanya satu kekutupan voltan atau arus. Kekutupan ini maksudnya positif, negatif. Dia ada positif, dia ada negatif. Dan dianya hanya mengalir secara sehala ataupun satu arah sahaja. Okey, dihasilkan daripada pelbagai sumber seperti bateri, sel solar, dinamo dan jenis komutator. Maksudnya di sini arus terus ini semuanya datangnya daripada bateri. Sejenis arus yang daripada bateri solar, daripada dinamo. Dinamo ni adalah satu magnet dengan gegelung wire. Dia hasilkan satu tindakan berputar dan menghasilkan elektrik.